Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita buka majlis pada malam ini dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la sa'ba illa ma ja'altahu sa'ba. Walau syi'ta ja'alta sabah sarabal alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Tuan Imam Bilal Musi yang kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sekali lagi kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengabdikan diri kepadanya. Moga-moga apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menjadi asbab kepada pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa-siapa yang bercita-cita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak syirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadatnya. Insya-Allah kita sambung kembali bacaan kitab kita ni daripada kitab Minhajul Abidin ini pada muka surat yang ke-31. Hari ini saya terpaksa pinjam kitab ini. Tadi masa nak keluar tu kitab ni dia duduk dekat-dekat. Dua-dua karangan Imam Ghazali, Asmaul Husna. Satu lagi saya pun sambut yang tu je. Sampai ke sini kat bomber tu baru tengok, salah kitab. Saya pinjam ni, tak ada catatan nanti. Kita dah sampai ke muka 341, masih bincang tentang Aqabah yang kelima ni, pendakian yang kelima, iaitu pendorong untuk kita terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di atas muka bumi Allah Taala ni kadang-kadang dia hilang fokus ni. Fokus sebenarnya kita hidup di atas muka bumi ni tujuannya untuk pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Turja'un, kita dikembalikan ke mana? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana kita ni pasti akan dikembalikan untuk apa? Untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan ini tujuannya adalah untuk abdikan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya kita bertemu balik Allah Subhanahu wa taala. Nak jumpa Allah Subhanahu wa taala, satu je jalan dia. Satu je jalan. Mati baru jumpa Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cerita bab mati, takut kita. Masya-Allah, semua orang takut. Allahu akbar. 3 minggu saya tunda. Ada hari tu tak sihat, lepas tu COVID pulai perdana, kemudian COVID asrama saya. Minggu lepas asrama saya madrasah tu. Esok budak tu baru dapat pelepasan. Saya kebetulan duduk kat luar, jadi 2 hari tak bersama dia orang demam, lepas tu kira daripada tarikh tu jadi sangkut minggu lepas sangkut tak boleh datang. Jadi ni dah lepas boleh datang insya-Allah. Saya tak kenalah, alhamdulillah. Tapi kali ni ujian Allah Taala nya ringan sikit untuk itulah. Dia sekadar demam, batuk gitu je. Dia tak itulah. Budak-budak tu ada yang tak divaksin, ada yang vaksin. Yang tak vaksin tu pula cepat daripada yang vaksin. Budak-budak tu dia ada dua kumpulan, satu yang dah vaksin, satu yang tak vaksin. Rupanya budak-budak ni yang antibody dia kuat. Demam sikit gitu, batuk-batuk, dia dah mula baik insya-Allah. Ujian Allah Subhanahu wa taala ni kadang-kadang menyebabkan kita ni dia hilang fokus. Akhirnya kita lupa sebenarnya matlamat kehidupan kita ni untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak menanamkan rasa fokus balik ialah kita menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta ni berlaku dekat hati. Jadi hati ni tidak boleh cinta yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak boleh letak yang lain daripada Allah SWT. Cinta manusia, manusia akan mati. Cinta bunga, bunga akan layu. Apa lagu nasyid itu kan. Cinta Allah je kekal abadi. Jadi tempat cinta tu, ya, tempat tu adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Hati kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila dia hilang fokus, maka gangguan dunia datang, makhluk datang ni, akhirnya dia hilang tu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menyebabkan apa? Orang yang cinta dia kepada yang lain biasanya sentiasa takut. Saya bagi contoh. Telefon kita ni, telefon kita gunakan, biasa kalau isteri kita orang muda, orang tua takut. Orang muda, kadang dia ambil telefon kita, dia tengok je. Awak janganlah tengok kan ada masalah. Jangan tengok ada masalah, takut. Biasanya kita pemilik telefon ni, dia akan rasa bersalah jadi itunya bila ada sesuatu yang lain. Tapi kalau tak ada apa-apa, tak payah pasang waspada apa, awak tengoklah, dia tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita bila hati kita dia tidak fokus macam tu, bercambar gitu, bersimpang-simpang. Jadi bila Allah Ta'ala panggil balik pun kita jadi bermasalah. Nak balik semula sebab kita punya cinta ke sebelah sini ada, ke sebelah sini ada. Jadi kita tak boleh nak fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara sebab takut kita pada mati. Jadi fokus, kalau kita fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita fokus pada Allah. Jadi kita nak sangat jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, tapi macam mana nak dapat jumpa? Kata Anas kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kami nak jumpa engkau di padang mahsyar nanti, di akhirat nanti, manusia yang begitu ramai, berjuta orang, macam mana nak jumpa? Kata Rasulullah, anta ma'a man ahbabta, kamu bersama dengan siapa yang engkau paling cintai. Rupanya betul kan, kita kalau cinta kuat, cinta dah letakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang jauh pun akan bawa sampai dekat. Saya Terengganu. Orang rumah Mersing, Johor, sekolah Mahat Keluang. Kemudian dia sambung ke Kuza, jumpa di Kuza. Jauh tu Johor dengan Terengganu tu, kalau ikutkan dia mana nak jumpa. Ada orang luar negara pun tu. Kenapa? Cinta. Bila cinta tu kuat, maka dia akan bawa sampai jumpa. Cinta tu kuat. Kerana cinta tu. Sebab tu Rasulullah menyebut, kamu bersama siapa yang kamu paling cintai. Kalau hati kita ni fokus kuat kepada Allah dan Rasulnya kuat, maka tak datanglah rasa kesedihan, kebimbangan. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Kata Allah, ketahuilah bahawa sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada kesedihan, tidak ada kebimbangan. Walahum yahzanun. Tak ada kebimbangan. Sebab apa? Sebab dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kenal baru cinta. Kalau kita tak kenal tak cinta. Betul tak ada. Tak kenal maka tak cinta. Jadi kita tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, tak cinta. Tapi kita kadang tak faham bahasa cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Tak faham bahasa cinta. Bahasa cinta Allah Taala ni bukan yang baik-baik, yang indah sahaja, tak gitu. Tapi ada yang kita tak suka pun ada, tapi itu bahasa cinta dia. Kita je tak faham. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah, mungkin apa yang kamu tak suka tu baik bagi kamu, mungkin apa yang kamu suka tu dia tak baik bagi kamu, dan dia Maha mengetahui, kamu tidak mengetahui. Kita kadang-kadang gitu kan, kalau boleh nak sihat gitu, tapi ada waktu Allah Ta'ala kata sakit, ada waktu Allah Ta'ala kata susah gitu. Dan kita tak faham itu juga bahasa cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita lah sentiasa buat amal ibadat kan, tak pernah buat dosa, apa jadi pada kita? Tak pernah buat dosa. Kita rasa macam, wah ini boleh ni beli syurga Allah Ta'ala. Kan datang riak, datang ujub. Tapi bila kita dah buat amal ibadat, tiba-tiba ada juga yang kena kan? Saya ni tak suka cakap pasal orang macam dia tu. Saya tak suka cakap pasal orang macam dia tu.
Boleh faham dah. Dia cakap juga pasal orang, dia tak sebut. Allahu Akbar. Kita ni macam-macam. Macam kita makin tua ni, orang buat ada satu kartun tu, dia buat animasi. Dia kata dia berbual dengan mak dia. Buat mak nak makan apa? Mak tak kisah. Tak apa, makan apa pun boleh. Kalau gitu kita makan nasi ayam je, kan gitu kan. Kata asyik nasi ayam je tiap hari, kan. Mak nak makan apa sebenarnya? Mak tak kisah. Hari ni makan mi mamak je lah, gitu kan. Dia punya, saya ubah sikit dia. Dia kata mi mamak je. Mak dah tak suka lah mi mamak. Tadi kata tak sekat, tak kisah. Tapi kalau nak bagi tu, tak tu aje. Pagi-pagi makan roti canai je. Tadi tak kisah. Kita ni memang macam tu, kan. Selalu tak puas hati dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Jadi tak faham bahasa cinta kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia fokus dia kepada yang lain. Kalau fokus pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah akan menambahkan rasa cinta yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita pupuklah, melalui salawat, ibadat, kan, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru dia datang rasa cinta yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang Allah Taala tak tunjuk juga cinta dia kepada kita. Kita dah tu tapi tak tunjuk. Tapi Allah Taala kata, kalau aku dah janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Taala tidak pernah mungkir janji, kata dia. Kamu buat, kamu akan dapat. Kadang-kadang kita, masya-Allah, salawat dah tu tapi tak mimpi-mimpi jumpa juga Rasulullah. Tapi sedar tak sedar, bila orang bercerita tentang Rasulullah dalam keadaan dia kena patah gigi dan sebagainya, kita baca cerita tu, kita mengalir air mata, kan. Maksudnya rasa rindu, rasa cinta tu sebenarnya Allah Ta'ala dah letak. Cuma Allah Ta'ala tak bagi lagi kat kita sini. Mungkin mimpi jumpa Rasulullah gitu, tak berlaku lagi gitu. Mungkin kata tak apalah, buat lagi. Sebab apa? Cinta itu akan membawa kita nanti jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti, pasti akan jumpa. Yang penting ni ialah dia mesti cinta kuat lebih daripada yang lain. Mesti cinta lebih kuat daripada yang lain. Maksudnya kena ingat dia lebih daripada segala-galanya. Ingatkan Rasul, ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada segala-galanya. Jadi fokusnya ialah, fokus kita sekarang ni ialah fokus untuk kita cinta kepada Allah. Fokus kita kepada cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang amalkan ayat surah At-Taubah 128 129 tu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Lepas tiap-tiap kali solat dia bawa, kemudian ditutup dengan sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Rasulullah. Dia amalkan ni 30 tahun 30 tahun baru ada tanda. Itu pun 30 tahun baru ada tanda. Tandanya apa? Seorang raja ataupun seorang pembesar, tiba-tiba lalunya seorang ni yang mengamalkan ni, saya lupa nama dia. Lalu dia cium dahinya, dia peluk. Kata orang di situ bertanya tu, ramai lagi para ulama, kenapa engkau tak buat? Kata semalam aku mimpi jumpa Rasulullah mencium dahinya. Aku bertanya pada Rasulullah, kenapa dia buat ini? Cerita aja. Nak beritahunya kita ada amalan tertentu yang makan masa 30 tahun, 40 tahun. Ada amalan tertentu yang kita amalkan tak pun ditunjuk-tunjukkan oleh Allah Subhanahu Taala, nak disimpan untuk hari akhirat. Kau tak tunjuk pun tak apalah. Solawat tak dapat apa-apa lagi pun hasil, ustaz. Tak apa. Tapi cinta itu sudah mula membentuk dalam hati kita. Jadi tempat hati ni tempat letak cinta. Jadi dia pun ciumlah. Rasulullah cium tu, dia tanya kenapa engkau cium dia? Sebab dia mengamalkan ayat ini dan dia tutup dengan sallallahu alaika ya Rasulullah. Ni petua aja, nak apa tu? Nak amal, tak nak amal tak apa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma. Ada orang amal macam-macam niat tu.
Tapi amal kalau kita boleh amalkan tu ialah untuk menambahkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar hati kita ni sentiasa ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang cinta Rasulullah kuat, maka dia bersama dengan Rasulullah di hari akhirat nanti, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang cinta rasulnya, dia cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka datang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tu ceritanya ada aja halangan-halangan pada apa yang kita nak bincangkan malam ni ialah tentang khauf dan raja. Kalau dia datang halangan-halangan tersebut, datangkan dalam diri kita ni sifat khauf, perasaan takut pada Allah Subhanahu wa taala ataupun raja. Termasuk kitab kita 341, raja diperlukan kerana dua perkara berikut. Raja, pengharapan, harapan ni diperlukan, kita perlukan sebab apa? Ada dua perkara. Untuk membangkitkan keinginan untuk taat kerana mengerjakan kebaikan itu berat rasanya. Ada rasa pengharapan. Moga-moga dapat jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak pula gangguan daripada syaitan yang cuba mencegah kita daripada kebaikan tersebut. Demikian juga dengan hawa nafsu sentiasa mendorong pada perbuatan jahat, sedangkan pahala kerana taat tidak dapat dilihat dengan mata kasar dan jalan untuk memperolehinya masih jauh. Iman je, cerita tentang iman je. Ada syurga menanti kamu, ada balasan yang besar menanti kamu. Semua cerita tersebut kita tak dapat pun lihat. Kalau nampak mudah nampak kan, buat ni dapat ni, buat ni dapat ni, mudah. Tapi ni tak nampak apa-apa. Iman, cerita tentang keimanan. Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan perkara ghaib. Kita lah beriman dengan perkara ghaib. Ada ke ada ke selalu dialog tu kita tu. Cuba duduk seorang-seorang renung. Ada ke tu kita bercakap dengan siapa tu? Benda yang ghaib juga tu kita bercakap. Yang kita tengah cakap kat dalam tu, macam mana kau boleh cakap kat dalam? Antara perkara ghaibnya dia lah. Yang ni ruh kita tu antara perkara ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Kalau begitu macam mana engkau boleh ada? Kita tanya dia, macam mana engkau boleh ada? Mesti ada pencipta kepada engkau. Siapa yang kontrol engkau? Ada, Allah Ta'ala pasti ada. Allah Ta'ala pasti ada. Kalau begitulah dia ada, mesti apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Ta'ala itu benar. Semuanya benar. Semuanya benar. Akhirat itu benar, syurga itu benar. Ini cerita tentang iman. Semua tentang iman. Masuk syurga kita pun dengan kepercayaan kita ni lah, dengan keimanan kita. Jadi kena pegang sungguh-sungguh. Jangan biarkan dia digoda oleh syaitan dengan oleh nafsu ni. Sampai orang etis ni percaya bahawa hidup ni hanya di dunia ni saja. Hidup ni sekali je. Lepas tu tak ada hidup lah, mati habis lah. Mati habis, tengok tu, tak ada, jadi debu, jadi hancur semua, mana ada dah. Dia tak tinggal apa-apa. Jadi kita tetap beriman dengan apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Karim. Taat merupakan sikap yang sangat sukar dan berat sehingga nafsu tidak menyukainya, bahkan tidak ada sama sekali niat untuk berbuat demikian. Nafsu memang dia tak suka. Nak pergi masjid setiap masa, nak bangun malam, nak zikir, duduk baca Quran, nak buat baik, macam dia tak nak buatnya kan. Nafsu tak nak buat. Jadi macam mana kita tu kena datangkan satu harapan yang tinggi. Yakinlah apa yang kita buat ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu balasan yang besar. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu yaksibun. Dan fala ta'lamu nafsun, kamu tidak tahu apa yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Taala sembunyikan pada kita. Di kehidupan ini pasti akan berakhir. Kehidupan yang hidup pasti akan mati, pasti akan dikembalikan semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena sentiasa bersedia kan, sentiasa. Orang yang paling baik itu, paling bijak itu ialah orang yang banyak mengingati mati. Orang banyak mengingati mati. Kita setiap hari ingat mati, bukan takut mati. Kita ni takut mati. Takut mati. Ingat mati, sentiasa ingat mati. Bila-bila saja pasti akan berlaku kan? Jadi biarlah kita mati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam menghadapi masalah ini, ia harus dihadapi dengan mengharapkan rahmat Allah dan pahalanya. Mengharapkan rahmat Allah dan pahalanya. Kadang-kadang ada sahabat kita, dia hantar mesej tiap-tiap pagi kan, doa tu ada, grup kita ada doa, ada yang hantar doa. Saya tengok kadang-kadang hantar tiap-tiap pagi tu kita rasa macam apa? Cik dia je hantar macam boring dah baca. Assalamualaikum, doakan kami sihat semua, panjang umur, murah rezeki, hidup dalam kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu kita tidak memerlukan doa orang, kita anggap doa tu macam biasa je. Tapi waktu kita sangat memerlukan doa orang, sangat memerlukan. Contohnya waktu ada sahabat-sahabat kita nak ditidurkan ni, mesej nak ditidurkan. Waktu tu sangat mengharapkan doa. Bagi siapalah doa amin, amin, amin. Saya pernah terkena sekali. Waktu orang rumah saya dia pancit tayar kereta di jalan UTM. Saya nak pergi ke madrasah, mesej ke kerani kata saya kena masuk dalam UTM sekejap nak tukar tayar. Dia hantar balik mesej, moga Allah Ta'ala permudahkan urusan ustaz. Kita tengok, tukar tayar je, cuma terdetik dalam hati, kerja tu enteng lah, kerja tu biasa je. Pergilah ke UTM, naik jet kereta tayar tu, jet sudah. Waktu masuk tu pusing, skru satu, skru dua pusing, putus. Skru pertama okey, skru kedua putus. Saya ingat balik doa budak tu, dia simple aja, tapi yang terlintas dalam hati kita, itu je. Rupanya kerja yang kecil tu pun kalau Allah Ta'ala tak mudahkan kita, dia jadi besar, susah. Akhirnya satu hari saya boleh selesaikan masalah tu. Terpaksa pasang balik tu, bawa dengan 3 skru tu je pergi ke pintu kedai tayar. Kemudian kedai tayar terpaksa order daripada jauh sebab skru tu dah putus. Itu panjangnya cerita. Baru betul lah tu. Dia doa dia gitu je, moga Allah Ta'ala murahkan rezeki awak, moga Allah Ta'ala rahmati awak gitu. Alah, gitu. Bila kita tidak mengharapkan, gitulah orang doakan kita rasa macam dia ni selalu kacau lah. Tapi bila kita bermasalah baru kita dah doakan saya, doakan saya. Macam itulah bila kita sakit kan, masuk hospital, ada orang doakan kita, ya Allah terima kasih, doakan saya, alhamdulillah rasa sihat sikit, alhamdulillah. Tak ada tu. Allahu akbar. Saya kadang-kadang sama je tengok dia ni asyik hantar je mesej setiap pagi. Assalamualaikum, lepas tu doa. Dia copy je, dia ambil daripada tu kan, dia letak situ. Tapi kita baca, jadikanlah dia sebagai doa kita. Amin. Dan moga doa tu. Saya jumpa seorang, adalah sebut waktu subuh je ustaz, saya selalu ingat doa untuk ustaz. Alhamdulillah, ada orang tukar doa untuk kita. Tengok muka doa untuk itu. Alhamdulillah. Mungkin juga kita sihat, mungkin juga panjang umur berkat doa dia. Mungkin berkat doa dia. Alah cik, alhamdulillah gitu. Waktu kita tu kan, waktu kita mengharapkan satu pengharapan. Ni satu harapan kita. Apatah lagi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dia ni Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Maha Besar ni maksudnya tak termasuk dalam saiz. Kalau kita boleh buat saiz, dia buat ukuran dia tak termasuk dalam ukuran. Dah tak boleh diukur. Tak ada ukuran. Allahu Akbar. Kata Arash makhluk yang paling besar. Arash tu makhluk yang paling besar, yang kita sendiri pun tak boleh nak ukur dia dah. Tapi Allah Akbar daripada Arash itu. Sebab tu maksudnya summastawa 'alal 'arsy. Allah Ta'ala itu lebih besar daripada Arash. Bukannya Allah Ta'ala duduk atas Arash. Duduk atas Arash, apa pula pergi duduk atas Arash. Ada orang faham duduk di atas Arash. Summastawa 'alal 'arsy. Allah Ta'ala ciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi ni. Paling tinggi sekali adalah Arash. Dan Allah Ta'ala itu
Istawa 'alal arsh, lebih tinggi daripada arasy Allah yang tidak boleh diukur lagi. Allah Ta'ala pergi duduk atas arasy, tak apa nak duduk, macam mana nak duduk, dia tu kecil, ini makhluk ni tak boleh menampung Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak boleh. Kita faham itu. Allahu Akbar. Bila pula Allah Ta'ala ni boleh terlindung daripada kita? Ada benda yang boleh lindung ke Allah Ta'ala sebab dia Allahu Akbar? Macam mana boleh lindung? Apa yang menyebabkan gitu? Kamu tu jauh daripada Allah. Yang ni hati kamu tu jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takkan sifat dengan yang disifatkan tu boleh berpisah? Takkan perbuatan dengan pembuat itu boleh berpisah? Ya, contoh kita angkat gini. Siapa yang angkat? Ni perbuatan mengangkat. Habis siapa yang angkat? Ustaz yang angkat, saya lah yang angkat ni. Takkan perbuatan dengan pembuatnya boleh berpisah? Takkan sifat dengan yang disifati itu boleh berpisah? Tak boleh. Kalau gitu siapa yang gerakkan angin tu? Allah. Tapi siapa yang hidupkan kau? Allah. Siapa yang gerakkan nafas kau keluar masuk? Allah. Habis tu kenapa kau tak nampak Allah? Soalannya. Takkan dia benda tu boleh jadi sendiri? Dialah. Cuba kau perhatikan betul-betul. Ketiada yang lain kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala menyebut wallahu ma'akum wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia berserta dengan engkau di mana saja kamu berada. Betul lah. Kan? Mata kita berkedip gini pun, siapa yang gerakkannya? Habis perbuatan dengan pembuat tu takkan dia berpisah? Dia tak berpisah. Habis tak dapat rasa pun. Tak dapat rasa tu sebab hati engkau jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita nak dekat dengan dia, macam mana nak dekat dengan dia? Macam mana nak dekat dengan dia? Sentiasa ingat dia, kan? Fazkuruni azkurkum, kamu ingat aku ingat pada engkau. Kamu tak ingat aku, tak ingat engkau. Macam mana kita tahu Allah Ta'ala ingat kita? Bila kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab yang memberi ingatan itu ialah dia. Allahumma in, tadi imam baca, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Tuhanku, bantu aku untuk ingat pada engkau. Tiba-tiba dia detik, Astaghfirullahalazim. Tu siapa yang bagi ingat? Bukankah dia? Macam mana tu boleh datang ingatan tu? Sebab dia ingatkan kau lah. Jadi aku tahu bila masa Allah Ta'ala ingat pada aku. Yang ni bila aku ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang tanya, Ustaz, kalau musibah berlaku, ada satu musibah, ujian ke bala? Mana kita tahu ujian ke bala? Satu musibah berlaku pada kita, ujian ke bala kita nak tahu. Macam mana kita nak tahu? Saya kata, pada saat refleksi yang pertama dalam hati, dia punya refleks yang pertama, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu ialah pada pelanggaran yang pertama, pada detik pertama. Contoh kita tergelincir jatuh tu. Dia keluar apa-apa dah. Hati kita tengok, siapa yang letak selipar kat sini ni? Kita tu. Ataupun kita astaghfirullahalazim gitu. Yang pertama keluar daripada hati, bukan mulut yang hati tu. Dia tu, apa lobok kereta macam ni? Gitu. Kata bukan sebab tu, tapi kenapa jadi macam tu? Ada orang dia nampak makhluk dulu baru dia nampak Tuhan. Tu dia kata tadi, Imam Ibn Athaillah kata, macam mana boleh begitu? Sedangkan makhluk dengan pencipta yang ada dulu. Tapi kenapa kau nampak makhluk dulu? Seperti seorang yang tidak kenal, kena cari dulu ni siapa yang buat ni. Engkau tak kenal lah tu pencipta dia. Tapi kalau pembuat dia, kalau orang kenal siapa yang buat ni, dia tengok masjid ni, dia nampak dulu tu. Maksud orang tu kenal. Orang yang kenal, dia akan nampak pencipta dulu. Tu Allah Ta'ala menyebut, inna fi khalqis samawati wal ard. Inna fi khalqis sama, pada dalam tu, pada penciptaan langit dan bumi tu, ayatin liul albab, ada tanda-tanda bagi orang yang mempunyai lubuk hati. Bukan tu habis nampak langit dan bumi semua orang nampak, tapi fi yang di dalam penciptaan langit dan bumi tu, ada orang gitu, masya-Allah, bila berlaku sesuatu dia cepat pergi kepada Allah dulu, baru dia pergi pada
bagi pada apa yang berlaku ni. Ada orang dah sini baru dia astagfirullahalazim. Kan ini takdir Allah. Boleh terima tak? Boleh terima. Tapi dah tu, itu dia lambat sikit. Ada orang sampai ke sudah dia tak kenal. Dia sabar tak boleh sabar juga. Kak, sabar kak, kakak dah selamat, kakak dah diselamatkan daripada banjir itu kak. Kakak dah naik perahu tu, alhamdulillah. Tu lagi. Dia bising lagi. Dia bising lagi. Macam-macam lagi tu. Kata kalau begitu itu bala. Itulah bala. Sebab dia tak nampak juga. Air tu tak boleh datang sendiri. Api tu tak boleh menyala sendiri. Yang menyalakannya, yang mendatangkan air tu, yang menurunkan hujan tu Allah. Jadi disebut allazina iza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang diuji dengan musibah, mereka beriman pada Allah, mereka sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ni milik Allah Subhanahu wa taala, kepadanya kami dikembalikan. Jadi dia nampak pencipta dulu, dia nampak Allah Subhanahu wa taala dulu, barulah apa yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak ajar diri kita macam tu supaya pandang Allah Subhanahu wa taala. Pandang hati ni, pandang pada Allah Subhanahu. Mata ni sama je nampak, tapi hati tu, hati biar nampak Allah Subhanahu wa taala. Hati boleh nampak Allah taala macam mana? Bila dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila dia sentiasa ingat, bila dia sentiasa menyebut Allah Subhanahu wa taala, baru dia datang tu. Jadi macam mana dia nak boleh mengharapkan Allah Subhanahu wa taala kalau dia pun tak kenal Allah Subhanahu wa taala? Cerita asalnya memang pergi balik semula kepada makrifat, kenal Allah Subhanahu wa taala. Mesti belajar sampai kita ni benar-benar kenal Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk kenal. Hati ni dia jauh lagi. Allah Taala perintahkan kepada kita supaya berjihad. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad di atas jalan kami, pasti kami akan tunjuk kepada mereka jalan-jalan kami untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena fokus. Ini fokus pada Allah Subhanahu wa taala. Tak kisah pada dunia ni. Betul-betul tak kisahlah, bukan tak kisah tu. Dapat nasi lemak, alhamdulillah. Dapat mi goreng, alhamdulillah. Jangan tak kisah macam tadi. Mak tak kisah. Hantar nasi ayam, nasi ayam aja. Kata hari nasi ayam. Nasi lemak. Jangan begitu kan. Ya, tengok je, alhamdulillah. Hari ni rezeki datang, alhamdulillah makan. Rezeki ni alhamdulillah. Hari ni pening sikit kepala, alhamdulillah. Kan, sabar. Kata hari ni sihat, alhamdulillah. Kan gitu. Biar nampak Allah Subhanahu wa taala dulu. Biar nampak yang tu. Ini awak ni pasal tak jaga SOP ni jadi gini. Dia tu. Dia pergi dulu pada situ. Dia marah tu. Tak jaga SOP. Surau ni pun tak berjaga SOP. Ya kan? Ini tak ada pula yang tu. Tempat yang jaga SOP sangat tu pun kena tempat saya lah. Ini online. Tempat Masjid Polia Perdana kuat SOP-nya, tapi ditakdirkan kena kan. Tapi kita tu lagi cari lagi siapa yang tak jaga SOP, siapa yang tak jaga SOP. Alah, kita kan dah tutup ni, kita kan dah bawa sejadah sendiri, tapi ditakdirkan juga Allah Taala kata kena, tak kena. Tapi kita terima, alhamdulillah. Tengok semua kena, tak berapa tu 1, 2 je, stage 1, 2, demam tu semua, batuk sikit-sikit, alhamdulillah baik semua. Terima. Semua tu dah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu taala. Lepas tu baru kita cari apa lagi kita boleh buat, apa lagi kita boleh tu. Sekadar tu je. Tapi yang sini dia tak boleh pergi kepada SOP. Yang sini dia mesti pergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni hati kita ni dia mesti untuk Allah Subhanahu wa taala. Baru hati kita jadi tenang. Kalau tidak, bimbang je. Ni boleh ke tidak ni tidak. Ada orang baru ni saya beritahu madrasah saya kena tu. Dia nak datang dekat ni pun ustaz kontak rapat tak boleh. Awak duduk jauh 2 meter tu tak ada dah tu. Lagipun saya tak tu pun, saya hanya berjaga-jaga je sebab saya dah dengan budak, dengan pelajar tu dah 3 hari tu saya tak bersama dengan dia orang, tak masuk kelas 3 hari tu. Jadi dia orang kena hari Jumaat, Sabtu. Jadi saya dah jauh, cuma saya swab juga semata-mata untuk nak pastikan takut ada juga. Tapi dia punya takut dia, ustaz jauh sikit ustaz. Ustaz jauh sikit. Ustaz ada tu. Takut. Janganlah sampai begitu sekali, takut.
pasti kita ni akan mati juga. Tapi apa Allah Ta'ala perintahkan kita untuk kita jagalah. Tapi jangan sampai kita ni beriman bahawa itulah yang menyebabkan kita mati. Itulah dia tu. Mati kita tak. Mati ni Allah Ta'ala yang tentukan. Dia yang mematikan kita, dia yang menghidupkan kita. Dia bergantung pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akal kita Allah Ta'ala perintah buat tu SOP, buat penjarakan, vaksin dan sebagainya, cukuplah kita tu apa yang kita boleh usaha. Tapi sini jangan letak kepada dia, mesti letak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fokus kuat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Biasa dulu saya kalau bawa kereta, kalau jumpa polis je, laju ni habis kena. Tapi saya ada satu petua, kalau saya kena saman tu, kita ingat balik, kalau rumah tak baca doa Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, tak baca. Tapi tiap kali bila kita jumpa je polis, baca dalam doa tadi, baca. Tadi bawa laju tadi, insya-Allah dia lalu je. Selalu gitu. Saya lah. Jadi saya kena saman dah hari ni. Betul. Kereta kecil tu pun kena saman depan UTM. 2 saman kena. Depan UTM tu. Naik bukit pula tu. 2 saman. Ni keluar daripada rumah tak baca. Saya selalu macam tu. Kalau kena ni ingat balik, tak baca sungguh. Betul tak baca doa. Kata insya-Allah kalau baca doa tu pun Allah Ta'ala jaga. Jadi kat sini dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jaga. Ini pengalaman je, pengalaman. Jangan pula nanti baca doa bawa laju kan. Kadang-kadang kita ada kerja terpaksa juga laju. Kan? Laju. Ada je. Bila baca doa, ada je kereta yang menahan kita tu. Apalah pak cik ni bawa sangat slow sangat ni ke depan ni. Ikut juga dengan mulut ni kita. Apalah kan. Ikut nampak boleh. Ya Allah, terima kasih pak cik. Terima kasih. Baru kita terima kasih balik pada kereta kat depan tu. Perlahan sangat bawa kereta kat highway. Tak nak pecut dia. Tiba-tiba dia tahan kereta. Kenapa tak boleh potong ni? Kat depan. Kena ada hak laju rupanya. Allah Ta'ala jaga kamu. Dia hantar juga orang untuk tahan kelajuan kamu tu daripada tu. Tak kena saman. Alhamdulillah. Kalau kamu sentiasa bersama Allah Ta'ala jaga. Kalau tidak, kamu jagalah diri kamu sendiri. So kita jaga kita sendiri kan? Dia jaga kita, tidur pun tak ada masalah. Kita tidurlah dengan amannya. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah Ta'ala tidak mengantuk, tidak tidur. Allah Ta'ala jaga kita selamat. Serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita akan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenal dia betul-betul. Kenal dia betul-betul. Kalau Allah Ta'ala suruh kita, perintahkan pada kita buat sesuatu, ikut je kan? Kalau dia larang, kita tinggalkan. Sebab dia maha mengetahui segala-galanya. Jadi baru kita datang jadi orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua dia kata apa? Saya dah 4 tu Nombor 2, agar tidak merasa payah dan susah dalam menanggung penderitaan serta lelah dalam beribadat. Barang siapa yang sudah tahu tentang kebaikan sesuatu yang menjadi tujuan, maka dalam memperjuangkannya dia akan merasa ringan. Kalau benar-benar yakin, jadi tak rasa penat lah. Baca Quran 1 juzuk pun tak apa, dia baca lagi. Nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia tahu benar-benar tujuan tapi kalau kena paksa ataupun dia amalkan sesuatu tu kerana sesuatu yang lain, kerana keduniaan. Contoh, amalkan surah Waqiah. Kerana apa? Rezeki. Kalau ada dia orang yang amal dapat, mudah dapat, Allah Ta'ala makbul. Ada orang Allah Ta'ala tak nak bagi juga, dia baca tapi Allah Ta'ala nak bagi di akhirat. Al-Waqiah ni untuknya di akhirat nanti, rezekinya di akhirat nanti. Tapi kita tak faham tu. Baca dalam keadaan terpaksa kerana nak ni, kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita. Tengok, belum lagi benar ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi buat sampai benar-benar kita ni ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam ayat nombor 3 surah Waqiah tu Allah Ta'ala sebut apa dia situ? Nombor 3, ayat nombor 3, idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Khafidatur rafi'ah, yang maha merendahkan
yang maha meninggi. Itu nama Allah Subhanahu Wa Taala. Khafid, khafid ar-rafi', khafidur rafi'. Khafid yang merendahkan. Contoh, judi, riba, maksiat, zina, rasuah, Allah Ta'ala rendahkan dia. Jangan kita pergi tinggikan dia. Agama lain daripada Islam, Allah Ta'ala rendahkan dia. Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Tiba-tiba kita buat sama rata. Contoh macam baru ni, orang nak sambut hari agama sedunia. Hari agama sedunia, di semua agama kita sambut. Letak Islam, Kristian, Yahudi, Buddha apa semua tu, buat agama sedunia. Hari agama sedunia. Kita pun tulis juga hari selamat menyambut hari agama sedunia. Tak gitu dah, sama dah tu. Tak, Islam dia mesti ya'lu wa la yu'la alai. Tidak boleh ditinggi, dia tinggi dan tidak boleh ditinggikan sesuatu. Ataupun letak sama gitu. Orang basuh masjid, kita pun pergi basuh kuil pula. Sebab apa? Toleransi, apa nama dia panggil, satu Malaysia ataupun satu keluarga, tak kisahlah. Macam-macam dia punya tu. Kata tak boleh. Lakum dinukum waliyadin. Basuh rumah awak boleh, basuh pejabat awak boleh, basuh tempat awak beribadat tak boleh. Kami tak dibenarkan untuk tu. Cakap je lah. Tapi mungkin tak tahu, tak tahu pergi buat juga. Orang tegur marah pula. Janganlah pergi tempat ibadat dia, sebab dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak menyokong kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengajak dia pada Islam. Okay. Biar kita faham gitu, biar kita faham. Barang siapa yang dah tahu tentang kebaikan sesuatu menjadi tujuan, maka dalam memperjuangkannya dia akan merasa ringan, sanggup menanggung kepayahan dalam mencapainya, serta tidak peduli akan sebarang rintangan yang ada. Barang siapa menyukai sesuatu, dia harus rela dan sanggup menanggung segala kesusahan, dan berkeyakinan bahawa dengan kesulitan itu dia akan mendapat nikmat dan keseronokan, seperti pengusaha madu yang tidak peduli lebah-lebah yang pada bila-bila masa saja boleh menyengatnya. Naik lebah tahu sengat. Naik pokok tualang pula, madu tualang. Madu. Tapi sanggup juga pergi. Sebab apa? Dia tahu kalau dapat, ni ribu-ribu, ribu, kerja ribu ni. Dapat kerja satu hari, tapi dia punya untung banyak. Jadi kalau begitu tak apa, rintangan apa pun dia sanggup atas tu. Kita tengok pun takut. Tu pun beli madu tualang pun tawar lagi. Berapa? RM50. RM20 boleh? RM20. Atau RM20 kau pergi ambil sendiri. Baru kita faham kan. Azan dulu insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin, amma ba'd. Begitulah bila kita tahu matlamat kita, pengharapan kita tinggi, harapan kita tinggi untuk mendapatkan keuntungan, maka kita sanggup untuk melakukannya. Bila kita yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita boleh meletakkan harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah, cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tempat kita untuk bertawakal kepadanya. Pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti Allah Taala akan, tidak pernah mungkir janji, pasti Allah Taala akan tunaikan apa yang dijanjikan kepada kita. Innallaha la yukhliful mi'ad. Demikian juga orang-orang yang beribadat dengan sungguh-sungguhnya, tatkala mengingati pahala dan balasan Allah yang berupa syurga dan segala nikmat lain, mereka akan merasa ringan dalam menjalankan ibadat, walaupun dia terpaksa menanggung segala kepayahan dan kelelahan serta mengurangi nikmat dunia. Terdapat suatu riwayat yang mengatakan bahawa sahabat-sahabat Sayyidina Sufyan As-Suhri khawatir akan keadaan beliau yang selalu takut tetapi bersungguh-sungguh dalam beribadat, sehingga beliau lupa untuk memelihara badan dan pakaiannya. Kuat sangat beribadat, lupa diri dia. Maka mereka berkata kepadanya, wahai ustaz, jika engkau tidak sepayah ini, nescaya akan tercapai segala yang engkau cari, yakni 7, insya-Allah.
Jawab Sayyidina Sufyan, bagaimana aku tidak bersungguh-sungguh, kerana aku telah mendengar keterangan bahawa di saat ahli syurga berada di tempat masing-masing akan datang suatu cahaya yang menerangi syurga, yakni 8 tingkat itu. Lalu mereka sujud kerana merasakan cahaya itu daripada Tuhan. Namun kemudian mereka diperintahkan untuk bangkit daripada sujud kerana cahaya itu bukan daripada Allah, tetapi daripada seorang wanita syurga yang sedang tersenyum kepada suaminya. Oh, kalau ahli syurga pun itu kan senyum, ataupun bidadari bila dia senyum gigi dia tu terpancar suatu cahaya. Ingatkan cahaya kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli syurga semua sujud, ingatkan cahaya kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Rupanya cahaya daripada gigi je. Kalau begitulah keadaannya, bagaimana aku ni tidak bersungguh untuk beribadat, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau makhluk Allah Ta'ala pun begitu yang dalam syurga tu, bagaimana aku nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi harapannya aku buat ibadat sungguh-sungguh ni kerana apa? Moga-moga aku akan dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala menyebut, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang bercita-cita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, falyamal amalan salihah, maka hendaklah kamu beramal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itulah tu. Bersungguh-sungguh ni kenapa? Insya-Allah kalau dapat masuk syurga pun dah cukup. Tapi nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat yang paling besar dalam syurga yang bukan makhluk. Nikmat yang Allah Taala bagi yang bukan makhluk ialah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tu nikmat yang paling tinggi dalam syurga tu. Kalau kita dapat syurga pun dah cukup, Ustaz. Tak apalah, dapat masuk syurga je. Tak, jangan letak begitu. Kita nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dapat nikmat yang besar, yang paling besar yang akan digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kesimpulan 343 tu, bawah sekali. Kesimpulan, urusan ibadat berkisar pada dua perkara, iaitu taat dan menjauhi maksiat. Keduanya tidak akan berjalan lancar selagi mana nafsu masih ada. Kerana nafsu masih ada ni, sebab tu kena ada dua pendorong tadi. Satu khauf, yang kedua raja'. Tanpa dua ni, nafsu dia boleh kalahkan kita. Nafsu ni kita lagilah makin kita berumur ni lagi, Allah, sakit badan sana, sakit sini, boleh tak ni boleh tak bagi alasan ni macam-macam kita lah kan, macam-macam ni dah mula terasa ni. Tuan-tuan yang depan saya ni lagi dah rasa kan kita ni baru mula rasa, baru nak masuk 47, 46, 47. Tu muda lagi tu Ustaz. Saya jumpa Datin Khamsiah tadi, Datin Khamsiah Nongcik isteri arwah siapa tu, YB apa nama, Nongcik punya ni, apa nama suaminya, YB Arifin ni kalau tak silap. Nongcik Datin Khamsiah, dia umur 78, sihat orangnya. Tadi hantar barang kat rumah dia, tengah dia jamu makan nasi lemak dia orang Terengganu juga, Datin Khamsiah ni orang Pasir Panjang. Dia makan, dia malas nak masak ini. Ustaz datang makan sikit je, dia beli nasi lemak tu dia Ustaz makan sebungkus. Ustaz ada kencing manis ni. Kesian Ustaz, muda-muda lagi dah ada kencing manis. Saya umur 70 baru ada Ustaz. Dia umur 70 baru ada. Berapa kencing manis? Tak ada, 6.5, 7 kencing manis Datin 6.57 tu bukan kencing manis tu, itu biasalah. Umur Datin dah 78 dan ada lah tu gula tu. Tu Ustaz ni muda lagi, umur baru 46, 47 baru dah ada tu. Berapa Ustaz tu? Saya pun lebih kurang tu juga, 6.5, kadang-kadang naik 7. Kalau lupa tu sikit naik 11 naik kalau lupa. Kita makan ubat, makan satu hari tinggal satu hari, makan satu hari tinggal 2 hari. Dia kata jangan buat macam tu, makan setiap hari kata. Selagi tu insya-Allah tu kita tengok bila makan tu ada masalah tu, dia drop, dia laju sangat, saya tinggalkan. Tapi bila kita tinggalkan ubat tu, dia naik balik. Kita makanlah selang gitu saya makan Allahu Akbar. Dia dah datang dah dia punya tu. Kalau dia tak ada pendorong yang kuat untuk beribadat pada Allah Subhanahu Taala ni,
kita akan jadi makin lemah, bagi banyak alasan yang kita bagi sehingga kita tak lagi mampu untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nafsu ni dia suka senang lena, suka yang benda yang senang aja, bukan benda yang baik, benda yang manis, benda yang itu je kan. Tapi macam mana kita nak lawan dia? Mesti datangkan dengan pendorong ni. Nafsu dapat diatasi dengan targhib dan tarhib. Saya berhenti di sini dulu. Nafsu dapat diatasi dengan targhib dan tarhib, iaitu penuh harapan dan takut, ibarat kuda tunggangan yang degil yang patut dituntun daripada belakang. Binatang pun macam tu, kita nak anak-anak kita pun macam tu, nafsu kita pun kena buat macam tu, baru dia. Saya lipat sikit ni kitab ni, nanti buka balik 343 saya lipat. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang, bincang-bincang lagi apa lama ni ilmu yang berada dalam kitab Minhajul Abidin ni. Moga menjadikan janji sedikit kita punya bekalan untuk kita terus mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ni, fokus kita ialah untuk jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena fokus ni dengan hati. Maksudnya hati tu dia mesti tinggalkan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepenuhnya. Jadikanlah Allah Taala sebagai fokus kita. Cinta yang paling utama kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkan bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi wasilah kepada cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga insya-Allah kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga nanti, insya-Allah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban mafhuman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka 'ilman nafi'a ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. صلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.